والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik tuan-tuan, kita dah sampai mana tuan-tuan? Ingat kat mana? Okay. Baik. Kita berada pada sujud. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sujud. Pada sunnah yang ke-270. Baik. Pada sunnah yang ke-268, iaitu meletakkan kedua tapak tangan dalam keadaan tidak terhalang oleh sesuatu. Terhalang sesuatu. Terhalang sesuatu ke terhalang oleh sesuatu yang betul? Saya ni minta maaf lah, bahasa Melayu kurang sikit. SPM dapat C. Bahasa Melayu tu C. Baik, dia kata meletakkan kedua tapak tangan dalam keadaan tidak terhalang oleh sesuatu. Maksudnya gini, ketika mana kita nak sujud, tapak tangan kita ini tidak terhalang oleh sesuatu. Jangan kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Ingat, sekira mana kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita, dan sujud itu dahi kita terkena kain yang bergerak dengan gerakan kita, maka tidak sah sujud tadi. Yang pertama, sebab syarat dia tidak boleh bergerak dengan gerakan kita. Tapi kalau kain tadi bergerak dengan gerakan kita, kemudian tangan kita letak di atas, kita sujud di atas sejadah, sah ke tak sah? Dahi kena, tapi tangan yang tak kena, tangan kena atas kain, sah ataupun tidak? Dekat sini dia kata meletakkan kedua tapak tangan dalam keadaan tidak terhalang oleh sesuatu. Itu sunnah. Jika sekiranya terhalang oleh sesuatu, apakah terbatal? Tidak terbatal. Kan senang. Kalau dahi terhalang oleh sesuatu, sah tak? Tak sah. Berarti tidak boleh. Mesti kena, dahi mesti sentuh. Baik.
Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, aku lebih menyukai kalau aku bersujud dalam keadaan tanganku tidak terhalang oleh sesuatu dari terkena di tempat sujud. Walau bagaimanapun ini merupakan sunnah, tetapi jika ingin menutupnya disebabkan cuaca yang sejuk atau mempunyai sebab yang tertentu, maka tidak mengapa, kata dalam Majmu' Imam Nawawi. Jadi maksudnya, kalau seseorang itu sembahyang menggunakan sarung tangan, sah ke tak sah salatnya? Sah. Sah tak ada masalah. Baik. Kemudian kata 269, tidak meletakkan lengan di lantai ketika sejuk. Ketika sujud. Sejuk. Jadi bila kita sujud ni tuan-tuan, kita sujud macam ni kan? Dia jangan letak ni. Jangan letak ni. Okey. Faham Dia kata jangan letak lengan. Lengan ni berasal daripada sini sampai sini. Ini lengan. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum zira'aihi al-imbisatal kalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapkanlah anggota sujud kamu dan janganlah salah seorang kamu menghamparkan kedua lengan kamu seperti hamparan anjing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan anjing kan dia duduk macam ni. Jadi jangan waktu sujud, jangan kita lengan kita berada di tempat sujud. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu kata sunnah yang 270, tidak merapatkan siku dengan badan. Dalam kita sujud ni tuan-tuan, tangan kita macam ni ke tangan kita macam ni? Tengok kepada orang sebelah. Kalau orang sebelah tu jauh 1 kilometer, boleh besarkan sikit. Kalau orang tu betul-betul sebelah kita kan, janganlah besar-besarkan, ganggu dia pula. Jadi kadang-kadang saya tengok ada orang dia setengah nak bergaduh. Bergaduh. Siapa yang nak dapat tempat sujud tu? Astaghfirullahaladzim. Pun ada juga. La ilaha illallah. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtai. Kata Nabi sallallahu, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi apabila dia salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merenggangkan tangannya sehingga terserlah keputihan daripada ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di sini kita nampak di dalam hadis ada satu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, nampak ketiaknya Rasulullah SAW. Berartinya Nabi tidak memakai baju. Tak ada baju. Yang ada kain saja menutup aurat. Bukan kain ihram, kain pelikat kita. Ihram lah. Tak. Ini nak cerita, kita tahu semua keadaan memang nampak ketiak. Boleh nampak ketiak. Tapi apakah keadaan yang sahabat nampak ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu cerita dia. Kita tak cerita ketiaknya tuan-tuan. Tak ada faedah pun.
Kita cerita ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang-kurang eh, tak ada pula saya tak pernah dengar pula ada orang simpan apa bulu ketiak Rasulullah SAW. Tak ada, tak jumpa. Rambut Rasulullah ada, janggut Rasulullah ada, bulu ketiak tak pernah jumpa pula. Wallahu a'lam. Tidak merapatkan siku dengan badan. Jadi dalam keadaan Nabi berdoa, selepas wuduk Nabi mengangkat tangan, itu nampak ketiak Nabi SAW. Sujud merenggangkan tangan, nampak ketiak Nabi SAW. Jadi dalam bila lagi? Mengangkat tangan tak ada, rukuk semua tak ada. Ketika istilam hajar, ketika istilam hajar aswad ataupun rukun yamani, ketika itu ternampak ketiak Nabi SAW. Di dalam ketiga keadaan ni nampak ketiaknya Nabi SAW. Baik, itu faedah. Baik, hadis sunnah yang ke-271. Tadi kita baca tentang nampaknya keputihan ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, 271. Tidak merapatkan perutnya dengan peha ketika sujud. Bagi mereka-mereka yang mempunyai perut yang besar, kuruskanlah. Astagfirullahaladzim. Tapi betul tak saya cakap? Bagi mereka yang ada perut besar, kuruskanlah. Termasuklah yang bercakap. Sebab semua penyakit datang daripada perut yang besar. Penyakit ini datang daripada perut yang besar. Kata Sayyidina Umar, malak ya batnak samin. Ya Sayyidina Umar, nahna akalna wa syarabna wa aishna sa'idah. Kami hidup, kami makan, kami tidur dalam keadaan yang senang. Kata sahabat kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, iyyaka was-sam, iyyaka wal batn. Kata Sayyidina Umar, hendaklah kamu itu meninggalkan ataupun menghilangkan perut yang besar, kerana perut yang besar akan membuatkan banyaknya kamu itu tidur, dan tidur itu membuatkan kamu kurang beribadah. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Jadi kuruskanlah perut-perut tu. Jadi kenapa kita nak kurus? Kenapa kita nak kena kurus? Kerana tidak merapatkan perutnya. Dia cerita perut juga. Dengan peha ketika sujud. Kata kana iza sajada, kata Nabi SAW, haja fi yadaihi walau anna buhmatan aradat an tamurra baina yadaihi lamarrat. Nabi SAW apabila sujud, baginda akan merenggangkan kedua tangan baginda. Dan kalau sekira mana seekor anak kambing ingin lalu di bawah tangan baginda, nescaya akan lalu melintas di bawah tangan yang direnggangkan. Hadis riwayat Imamul Muslim. Hadisun sahih. Jadi maksudnya apa? Nabi SAW ni sebenarnya dia nak suruh kita salat sujud dalam keadaan gini. Nampak tuan-tuan? Jadi maksudnya perut kita ni tidak kena peha kita. Kadang-kala kita sujud, betul tak?
Kadang-kadang kita malas nak panjangkan, betul? Pendek pun sama je kan. Itu malas lah tu. Jadi sunnah dia mana? Sunnah dia memanjangkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perut kita langsung tidak kena. Agar apa? Bila kita manjangkan begini, seolah-olah kalau anak kambing nak masuk lalu dekat sini ni, akan lalu di bawah kita. Itu maksud daripada hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita solat, Allah nak sujud, Allahu Akbar. Mana anak kambing nak masuk? Betul? Macam mana anak kambing nak lalu masuk? Jadi maksudnya Nabi suruh kita extendkan sikit badan kita. Alhamdulillah. Apa dia? Soft tu pendek. Ke belakang sikit. Ke belakang sikit. Tak, yang penting jangan kenakan perut dengan apa. Okey, mai sini. Okey, berdiri di atas soft. Okey. Baik. Okey, sujud. Tak boleh, depan sikit. Bila soft pendek artinya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh abang sembahyang soft pertama je. Terjawab? Betul? Soft kita semua cukup-cukup je sembahyang kan? Dia tak cukup. Jadi artinya apa? Artinya Allah Ta'ala tu sayang abang, suruh abang duduk soft pertama je. Dia kata abang tak layak duduk soft kedua. Jadi Allah Ta'ala kata datang awal sikit. Buat apa? Azan ke apa kan? Sekali soft pertama. InsyaAllah 40 hari abang dapat soft pertama. Bersama Imam Takbiratul Ihram. Keluar daripada abang sifat nifaq. Tak ada langsung dah. Kalau mati ketika tu syurga confirm. Jadi terjawab dah, alhamdulillah. Apa? Baru je saya jawab. Tak suruh. Okeylah. Macam ni. Okey. Dia sebenarnya saya tengok dekat Malaysia je soft pendek-pendek. Dekat Arab dia itu panjang sikit. Dekat Arab dia punya lebar tu panjang sikit. Antara soft dengan soft panjang sikit. Sebab dia kata average orang Malaysia semua 170 je. Lebih-lebih pun sikit-sikit je. Itu. Baik, tak apalah. Macam ni dah. Takkanlah sebab satu sunnah ni nak robohkan masjid ni. Takkanlah sebab satu sunnah ni nak kena tukar satu kapet semua kan. Betul? Mubazir ke apa? Tak apalah. Buanglah sunnah ni dulu. Saya tak boleh ikut. Sebab soft ni pendek. Tapi sekarang ni Ustaz Fauzi dah beritahu cara macam mana nak dapatkan soft panjang. Duduk soft pertama. Dapat soft panjang.
Macam kapal terbang, kalau nak dapat kaki yang panjang tu duduk dekat soft yang seat yang pertama sekali. Bukan, tak payah first class, dekat third class pun, tapi yang pertama. Betul-betul depan, tu depan pintu tu kan panjang kaki dia. Baik. Ada soalan lain? Saya cerita ni kan semuanya sunnah. Jadi kalau sekira mana tak boleh buat, tak dapat sunnah satu. Tetapi sunnah ini kalau kita buat lagi bagus. Tak dapat, tak ada masalah. Jangan salahkan pula makmum dekat sebelah ke. Ke depan sikit tak boleh ke? Jangan salahkan orang pula. Kalau kita panjang, kita salahkan orang pula dah. La ilaha illallah. Baik. Uh, 272. Perempuan merapatkan tangan ke badan. Perempuan merapatkan tangan ke badan. Baik. Ada sebuah hadis Nabi SAW pada hadis kita tadi pasal perut dengan peha. Kata Nabi SAW, "Idza shalla jahha." Jahha. Jahha. Maksudnya Rasulullah SAW apabila mengerjakan salat, beliau akan merenggangkan perutnya daripada peha, tangannya daripada badannya. Nabi SAW gunakan satu kalimah hanya, jahha. Jahha tu renggang perut, renggang tangan. Dah. Ajib. Jahha je. Kana iza sallah jahha. Baik, 272. Perempuan merapatkan tangan ke badan. Perempuan dicipta oleh Allah dengan sifat yang lebih malu pada seorang lelaki. Maka demikian Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh meletakkan satu darjat lebih tinggi daripada wanita, iaitu lelaki. Maka apabila wanita itu kurang satu darjat daripada lelaki, maka si wanita tadi sepatutnya sifatnya itu menutup. Sifatnya menutup. Maka ketika mana hal keadaan dia sujud, maka dalam keadaan dia menutup tangannya, tidak membuka, tidak dan sebagainya, supaya tidak menjadi fitnah yang lebih besar. Ini antara wanita dengan wanita sendiri pun kadangkala fitnah yang besar. La ilaha illallah. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'ataini tusalliyan faqala idza sajadata fadamma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan telah melalui dua orang wanita yang sedang mengerjakan solat. Apabila selesai, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdua bersujud, maka rapatkan daging ke bumi, ke lantai. Artinya, rapatkan anggota ketika rukuk dan sujud dan sebagainya. Kerana sesungguhnya perempuan itu bukan seperti lelaki. Perempuan itu bukan seperti lelaki. Baik. Hari ini hari Rabu. Hari Ahad baru ni.
saya pergi ke konsert. Dia sebenarnya tempatan fest 2 hari, Sabtu dan Ahad. 30 band. Kemudian dengan pesta kopinya, pesta macam-macam, semua anak Melayu. Tetapi tuan-tuan, itulah hakikat bahawa kita berada di dalam rahmat Allah kerana kita berada dalam rumah Allah. Di sana tuan-tuan, boleh katakan anak-anak Melayu kita ni pakai bikini pergi ke stadium. Pernah jumpa orang pakai bikini pergi stadium? Macam itulah keadaan di stadium hari itu. Anak Melayu. Saya tak kira Cina dia punya pasal lah. Anak Melayu. Kemudian dengan seluar pendeknya, dengan hisap perempuan bukan lelaki. Dengan hisap rokoknya, berjugit, lelaki perempuan sudah tidak ada malu, sudah tidak ada. Saya pergi ke sana sebab saya ada program saya ceramah kat dalam tu. Dalam stadium tu. Saya ada first pembukaan projek program tu, saya doa. Kemudian penutup dia, saya doa. Tengah-tengah tu adalah sedikit saya punya program dakwah saya lah. Jadi saya pergi tu sebab projek tu anak murid saya yang buat lah semua ni. Radi OAG. Kenal tuan-tuan Radi OAG? Jadi dia punya konsert. Tapi satu keajaiban pula. Ketika mana saya dah menangis, ya Allah, apa ni, ya Allah, macam ni ke? Pertama kali tuan-tuan saya datang, saya tak pernah tahu pun manusia ada macam tu. Saya ingat Melayu kita ni semua sebab saya tengok masjid, orang masjid, anak-anak dia semua dah kampung-kampung baik dah. Saya pergi ke stadium tu, saya tahu bahawa saya ni yang bersalah. Dekat saya tengok tu saya nangis, ya Allah, apa yang saya dah buat, ya Allah, apa saya kenapa saya tak pergi tolong dorang ni semua, ya Allah. Sekali Radi dia mulakan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Dia nyanyi tu selawat. Cina, India, Kristian, Buddha, semua yang ada kat depan tu semua selawat. Ini Radi OAG lah. Semua selawat. Dia mulakan dengan selawat. Subhanallah, Alhamdulillah. Dia adalah lagu dia lah. Selawat tu dilagukan. Jadi semua orang selawat. Jadi saya kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala baca hati saya. Allah Ta'ala tunjukkan, ini dia kebesaran aku. Tengok. Kafir ke, Islam ke, yang tak Islam ke, yang ada iman ke, yang tak ada iman ke, apabila berbincang, apabila bercerita tentang kekasih aku, semuanya akan menyebut namanya. Benarlah kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan penyebutan namamu ya Muhammad. Semua orang akan menyebut namamu. Yang memusuhimu, yang mencintaimu, yang tidak kenal kepadamu, yang kenal kepadamu, semuanya akan menyebut namamu. Dan ini benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada malam tu saya tersedar. Artinya saya dah bersalah. Saya dah bersalah. Jadi saya dah tukar saya punya planning. Saya kata Maghrib Isyak saya dakwah dengan orang yang pergi masjid. Lepas Isyak saya dakwah dengan orang yang tak pergi masjid pula. Saya dakwah tuan-tuan dah memang pergi masjid, setuju? Saya tak datang pun tuan-tuan datang sini, betul? Tuan-tuan dah memang datang ke masjid. Tapi orang yang tak pergi semayang, kalau mereka semayang kat rumah, alhamdulillah. Kalau yang tak semayang langsung,
La ilaha illallah. Saya ingat saya ni dah jahat. Rupanya ada orang lebih baik daripada saya. Ha. Mereka-mereka yang pergi ke stadium Kajang itu semua baik-baik. Saya yang jahat. Sebab saya tak tunjukkan mereka jalan. Itu salah saya lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan saya kekuatan. Nak doa, minta tuan-tuan semua doakan saya untuk saya dakwah mereka-mereka ni. Alhamdulillah, sebab saya dah ada apa dia panggil? Stage untuk saya nak berdakwah kepada artis. Di bawah saya sekarang alhamdulillah dah ada 25 artis yang tak sembahyangnya, yang tak tahu agamanya. Ya, mereka Islam secara mak bapak je lah. Salat tak tahu, laki perempuan ni biasa. Zina ni lah halal. Zina ni halal. Dah sampai ke tahap begitu keadaan anak-anak Melayu. Saya tak cerita yang bukan Melayu. Anak Melayu saja ni. Tapi itulah keadaan dan kita ada responsibility untuk kita sampaikan dakwah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. 273. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis riwayat Abi Dawud, kata fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdih thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud, Nabi akan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Membacanya sebanyak 3 kali. Okey. Baca sekali boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. 3 kali lebih afdal. 1 kali boleh? Boleh. 3 kali lebih afdal. Boleh tak baca 5 kali? Baca 7 kali? Baca 9 kali? Baca 11 kali? Boleh, tapi bukan pada imam. Kalau imam yang membacanya, kita sudah tentu tidur. Baik, dia kata baik, sallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah faftataha al-baqarata faqultu yarka'u 'inda al-mi'ati thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. Allahu Akbar. Kata seorang sahabat, aku sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
Maka dia kata Nabi pun membuka bacaan dengan Fatihah kemudian Baqarah. Kemudian awal surah Baqarah. Sedang baca sedap-sedap dalam hati kata, oh mungkin Nabi akan berhenti pada 100, ayat ke-100 Nabi berhentilah kan. Dia tunggu Nabi terus. Nabi terus. Sampai habis surah Baqarah. Kemudian masuk surah Ali Imran. Nabi terus. Kemudian habis surah Ali Imran. Nabi masuk surah An-Nisa. Habis surah Nisa, Nabi rukuk. Dia kata Nabi rukuk macam mana panjangnya surah Baqarah. Rukuk yang lama. Kemudian kami bangun i'tidal. Dan kami berdiri macam mana kami berdiri pada suratul Baqarah. Kami sujud. Dalam rukuk tu baca dah Subhana Rabbil Azim. Dalam sujud pun baca Subhana Rabbil A'la. Kami sujud. Kemudian Nabi SAW baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Dan Nabi SAW sujud. Sujudnya itu panjang sampai rakaat yang pertama yang kita baca tadi. La ilaha illallah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagaimana keadaan Nabi SAW salat? Ini jamaah tau tuan-tuan. Ini bukan sembahyang sendiri. Kalau sembahyang sendiri, ya silakan kamu nak sembahyang satu Quran 30 juzuk pun bacalah. Silakan. Tapi ini ceritanya sahabat datang jumpa sahabat sembahyang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu meriwayatkan beritahu dengan tabi'in yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di gini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Selepas daripada sujud, sama ada kamu nak baca 7 kali ke, kamu nak baca 9 kali ke, kamu nak baca 11 kali, semuanya boleh. Tapi dengan syarat makmum terima, makmum redha kalau makmum imam tadi membaca lebih Subhana Rabbil A'la atau panjang-panjang di dalam sujud. Boleh. Dan kalau imam itu nak tambah sedikit lagi, Subhana Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh Allahumma laka sajadtu ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله فتبارك الله أحسن الخالقين. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Muslim juga. Baik. Dari sini ada beberapa doa, digabungan antara doa. Doa yang pertama, Subhanaka Rabbana wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami. Dan segala puji bagi engkau. Allahumma ghafirli. Ya Allah ampunkan dosa aku. Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Kalimah Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh ini ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Nabi bacanya ketika pembukaan ketika habis daripada salat witir. Habis daripada salat witir, Nabi mulakan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus.
subuhun qudusun rabbul malaikati والروح جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد على الموت اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dibaca 40 kali. Itu subuhun kudusun. Baik. Kemudian Allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu. Yang ini sama juga dengan dalil di dalam rukuk. Allahumma laka raka'tu wa laka amantu wa bika aslamtu. Benda yang sama juga. Cuma yang ni sujud, yang tu rukuk. Baik. Kemudian tambah di sini ada doa lupa. Sajadah wajhiya, tak, doa apa? Sujud sajadah. Sajadah wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bihaulihi tak ada kat sini, Ustaz. Tak apa, nanti saya tengok. Biasa kita ada baca bihaulihi kan? Ni tak ada dekat sini bihaulihi. Mungkin dalam riwayat yang lain kot. Tak apa, kita tengok dulu. Dibahas. Bukan dah isyak ke apa? Azan, silakan. Why? Bila azan. Itu syiar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربنا صغار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. Baik, ada satu lagi doa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mustadrak. Allahumma sajada laka sawadi wa khabali wa amin fuadi abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi wa hadha ma janaitu ala nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ya Allah, sajada laka suadi, telah sujud hatiku, wa khabali, fikiranku, wa amin fuadi, dan selamatkanlah lubuk hatiku. Abu bi ni'matika alayya, aku iktiraf akan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepada aku, dan juga aku mengiktiraf akan dosa yang telah aku lakukan. Ya Allah, ini dia dosa-dosa yang telah aku lakukan ke atas diri aku. Ampunkanlah dosa-dosa aku, kerana sesungguhnya tidak akan memberikan keampunan dosa kecuali Engkau, ya Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok di dalam doa, di dalam salat, begitu dalam hadis Nabi SAW, kita tengok banyak cerita pasal pujian kepada Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada naqais, daripada kekurangan, dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita tengok daripada ayat-ayat hadis-hadis berkenaan dengan doa. Baik, ada satu lagi hadis. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunkan dosa aku keseluruhannya, yang kecilnya, yang besarnya, yang awalnya, yang akhirnya, yang zahirnya, yang tak nampaknya, ya Allah, yang rahsianya. Ampunkan dosa-dosa aku dalam keadaan yang begini. Ini pun doa-doa Nabi SAW di dalam sujud. Jadi tuan-tuan, begini tuan-tuan. Sujud adalah masa yang paling ampuh bagi seseorang hamba untuk berdoa kepada Allah. Sujud. Aqrabu ma yaqulul 'abd as-sujud. Sedekat-dekat manusia dengan Allah adalah pada waktu sujud. Maka di sujud itu, mohonlah kepada Allah. Jangan memadai hanya dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Akan tetapi mohonlah kepada Allah akan segala perkara yang pernah kita laksanakan di atas muka bumi. Mohonlah pada Allah keampunan. Kerana inilah yang diajarkan oleh Allah oleh kepada baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad telah sampaikan kepada kita, dan tidak ada kekurangan dalam sampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Alhamdulillah,
jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Terima kasih ya Rasulullah kerana engkau telah sampaikan kepada kami dan engkau berhak layak untuk menyampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang menyampaikan. Baik tuan-tuan, cukup kita setakat itu. Kita buka soalan. Sebab soalan kadang-kadang lebih lama daripada mengajar. Kadang-kadang lah. Siapa soalan? Waalaikumsalam. Masya Allah. Dia bila Assalamualaikum saya dah takut dah sikit. Ha. Beginilah. Antara syarat, syurut untuk seseorang itu menunaikan haji, maka diletakkan dekat situ istita'ah, kemampuan. Kemampuan dalam nak menunaikan haji itu syarat yang paling penting. Akan tetapi, sekira mana dia menggunakan hutang untuk menunaikan sama ada umrah ataupun sama ada haji, maka sebenarnya dia tidak istita'ah. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Maka tidak wajib baginya untuk menunaikan haji ataupun umrah. Yang pertama. Yang kedua, sekira mana dia masih lagi menggunakan duit hutang untuk menunaikan haji ataupun umrah, dan sekira mana dia mampu menjelaskan hutang tersebut, maka dianggap dibolehkan bahkan mendapat pahala. Bahkan orang yang memberikan hutang untuk orang yang nak pergi haji itu lebih baik pahalanya, dan sekira mana orang yang memberi hutang tadi menghalalkannya, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang pergi haji itu sendiri. Baik. Manakala orang yang menggunakan hutang kemudian pergi menunaikan haji ataupun umrah, kemudian sampai kepada tahap dia tidak mampu menyelesaikan hutang. Sampai dia tidak mampu nak menyelesaikan hutang, maka baginya itu dosa. Baik. Kalau sekira mana dia menggunakan duit orang untuk pergi menunaikan umrah ataupun haji, dia tak mampu nak bayar orang tu umrah ataupun haji. Apakah cerita masalah umrah dia? Kita tak cerita pun masalah umrah dia. Masalah umrah dia itu antara dia dengan Allah. Apakah sah umrahnya, apakah hajinya sah sebab dia gunakan duit hutang, itu kita tak cerita, itu miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita cerita pasal hutang tu sendiri. Boleh faham tuan? Boleh faham tak abang? Pak Cik apa nama? Lokman. Ya, Pak Cik Lokman. Jadi kena faham konsep kita. Kita tak cerita pasal hak orang untuk dia nak ibadah tu milik dia. Milik dia. Yang penting kita tidak ada hubungan dengan manusia berkenaan hutang. Sama ada bank, manusia, ikutlah. Tapi sah tak haji dia? Sah tak umrahnya? InsyaAllah sah. Jadi pakcik nak pakai kredit kad ke nak pergi umrah? Dia ada duit kot dalam tu. Mungkin dia tak pakai kredit kad, dia pakai debit card kot, mungkin macam sama je bentuk kan. Tak, saya sangka baik. Baik, ada soalan lain? Terjawab tak? Alhamdulillah. Baik, ada soalan lain?
Tak ada soalan dah. Baik, kalau tak ada soalan kita akhiri dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.